Hai semua, kamu dah tengok tadi video tentang time lapse pertumbuhan satu biji benih. Sangat menarik kan? Okey, ini tajuk kita hari ini iaitu percambahan biji benih. Dalam buku teks pada muka surat 128 ya, percambahan biji benih. Jadi kita tengok apa yang berlaku semasa percambahan biji benih daripada penerangan buku teks. Semasa percambahan, apa yang berlaku ialah satu, testa pecah, kemudian radikal muncul dan tumbuh ke bawah. Radikal ni jadi akar. Okey. Jadi ada 2-3 perkara berlaku. Lumul pula tumbuh ke atas menjadi pucuk. Jadi ini yang kamu kena tahulah. 1, 2, 3. Testa pecah. Tengok nampak ni, testa dah pecah. Testa tu apa? Testa tu ialah kulit. 2, radikal mula muncul. Yang ini ialah bahagian radikal. Mana radikal muncul dan bentuk akar, kemudian plumul pula tumbuh dan menjadi pucuk. Okey, setengah cotyledon tumbuhan keluar dari tanah. Macam ni cotyledonnya, ni cotyledon. Dia keluar daripada tanah, asalnya duduk dalam tanah, kemudian dia keluar. Jadi percambahan ini kita panggil sebagai epigil. Kalau percambahan yang macam ni pula, cotyledonnya masih kekal dalam tanah. Ni cotyledon masih kekal di dalam tanah, pucuk je keluar. Jadi ini kita panggil sebagai percambahan hipogil. Kita di dalam video tadi itu ialah percambahan epigil. Okey, kita tengok pula syarat percambahan biji benih. Jadi cikgu nak kamu tonton video satu eksperimen untuk menentukan percambahan biji benih, iaitu adakah udara, air dan suhu yang sesuai perlu untuk biji benih bercambah. Hipotesis kita ialah biji benih perlukan udara, perlukan air, perlukan suhu yang sesuai untuk percambahan. Kita tengok dulu video. Jadi ini adalah bahan yang kita perlukan. Biji kacang hijau, kapas, minyak, air suling, tabung uji dan juga rak tabung uji. Langkah pertama adalah dengan menyediakan 4 tabung uji yang berlabel A, B, C dan D. Dalam tabung uji A, masukkan kapas yang dibasahkan serta beberapa biji kacang hijau. Untuk tabung uji B, masukkan kapas kering serta beberapa biji kacang hijau. Ini adalah bagi menguji sama ada air diperlukan atau tidak dalam proses percambahan biji benih. Bagi tabung uji C, masukkan beberapa biji kacang hijau, air suling dan 1 lapisan minyak. Ini adalah bagi tujuan menguji sama ada udara diperlukan atau tidak dalam proses percambahan biji benih. Akhir sekali, untuk tabung uji B, masukkan kapas lembap dan beberapa biji kacang hijau ke dalamnya. Simpan di dalam peti sejuk bagi menguji sama ada biji kacang tersebut memerlukan suhu yang sesuai untuk bercambah ataupun tidak. Kemudian, tinggalkan kacang tersebut di tempat terbuka untuk beberapa hari. Selepas beberapa hari, didapati hanya biji kacang dalam tabung uji A sahaja yang bercambah. Tabung uji B tidak bercambah kerana tiada air. Tabung uji C juga tidak bercambah kerana tiada udara. Dan akhir sekali, tabung uji D juga tidak bercambah kerana mempunyai... Okay, kamu dah tengok video tersebut. Jadi kamu nampak ada berapa pemboleh ubah yang digunakan. Satu, pemboleh ubah manipulasi, kehadiran air, udara dan suhu. Kemudian pemboleh ubah gerak balas ialah kita nak tengok adakah biji benih itu bercambah atau tidak. Pemboleh ubah dimalarkan, kita guna biji benih yang sama. Dalam video tu diguna biji benih kacang hijau. Di bahan dan radas, tabung didih, kapas, air dan sebagainya lah seperti dalam video tersebut. Kita tengok soalan. Okay, keputusan yang kita akan dapat ialah dalam tabung didih A, kita ada air, ada udara dan suhu yang sesuai kan. Dalam tabung didih B pula tidak ada air, tapi ada udara, suhu yang sesuai. Tabung uji C pula air ada tapi udara tak ada, suhu dia sesuai. Tabung didih D ada air, ada udara tetapi suhu tidak sesuai.
Jadi adakah percambahan biji benih berlaku? Yang ini, yang A ni bercambah ya. B tidak bercambah. C tidak bercambah. D tidak bercambah. Jadi kalau tidak ada salah satu ya, macam ni tak ada, suhu ni tak sesuai, yang ini udaranya tiada, yang ini airnya tiada, percambahan tidak akan berlaku. Adakah hipotesis boleh diterima atau tidak? Jadi kita dah buktikan bahawa untuk percambahan biji benih berlaku mesti ada air, udara dan suhu yang sesuai. Jadi hipotesis boleh diterima lah. Bagaimana keadaan menyediakan kawalan bagi eksperimen ini? Menyediakan semua keadaan yang diperlukan. Itu ialah tabung uji kawalan, iaitu tabung mendidih A. Apakah tujuan anda menggunakan minyak masak dalam eksperimen ini? Untuk mengelakkan udara daripada masuk ke dalam tabung uji ya. Jadi supaya kita nak sediakan kawasan yang tiada udara. Okey, itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi.